Assalamualaikum. Apa khabar? Moga anda semua sihat selalu hendaknya insya-Allah. Kita dah masuk untuk round yang ketiga. Sebelum tu saya nak ingatkan kepada anda untuk teruskan sumbangan anda ke akaun Maybank Syria Care Malaysia yang disiarkan secara langsung ketika ini di skrin anda, ataupun anda boleh layari www.syriacare.org.my. Kita nak shout out. Shout out. Kita Kalau nak shell out makanan, bang. Shell out makanan. Yes. Terima kasih. Sebab saya berada di tempat makanan, sebab tu saya kena make sure benda tu betul ataupun salah. Baik, kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada penaja utama kita, penaja tempat kita, Bayang Coffee Cafe di TTDI yang mana sekarang ni kita sedang bersiaran langsung di sini, serta rakan-rakan kerjasama kita dan penaja-penaja yang lain. Kita ada World Peace Entertainment, kita ada Grateful Music, Azaran Kitchen, kita ada Sapu, Studio 13, Suqina.my, Kaibaha Empire, New Heaven Book Cafe, Viewmo TV, Sirap Hijau, Ninis Kitchen, Squad Sukarelawan Syria Care. Baik, teruskan sumbangan anda. Kita nak capai sasaran kita sebanyak RM50,000. Dan kalau boleh saya beritahu kepada anda ketika ini, amount yang berjaya kita kutip setakat ini sebanyak RM10,500. Kita masih lagi memerlukan sebanyak RM39,500. Kita beri tepukan gemuruh kepada anda yang sedang menonton dan juga yang menyampaikan sumbangan kadar kemampuan yang anda ada, insya-Allah. Baik, saya nampak dah Mak E tadi macam cepat sikit bro, jangan cakap banyak. Tapi saya pelik Mak E, kenapa Mak E seorang-seorang? Saya memang biasa ditinggalkan. Aduh, sedihnya. Kenapa perlu satu sedangkan berdua itu lebih baik? Wah, sempat. Nak try. So Mae sambil tunggu seorang lagi datang tu. Nak tanya Mae jugalah. Okay. Kan mungkin pengalaman Mae sendiri bila terlibat dalam misi-misi kemanusiaan ataupun kerja-kerja kemanusiaan ini. So apa perasaan Mae sendiri? First of all, saya sangat-sangat macam mana bangga untuk ada di tempat ni, sebab saya rasa ini adalah peluang yang sangat besar untuk saya. Lagi-lagi dapat join dengan Syria Family ni, Syria Care. Sebab saya sebelum ni pernah juga masuk a few campaigns tentang bully dekat sekolah. So bila saya bercampur dengan orang-orang dengan environment yang sangat-sangat positif ni, saya rasa diri saya pun motivated untuk fikiran positif. Sebab kita dulu Mak negatif ke? Tak adalah, kita dalam kehidupan kita akan ada ups and downs. Dan bagi saya untuk berfikiran positif tu susah kalau kita bersendirian. Jadi sebab itu dengan adanya orang sekeliling saya yang positif, jadi saya rasa it's a very healthy thing to do lah, environment. Itu dia, insya-Allah. Baik, Mak kita nak cari seorang lagi. Saya rasa tak mana nak cari dia ni, mana nak cari. Sebab tadi dia kata kalau ikut dalam skrip yang saya dapat ni, kita akan ada untuk segmen ini Abang Rider order food sendiri akan masuk. Oh, Rider akan masuk? Rider akan masuk sebab untuk iklan gambar dia. Wah, memang duta ni lebih kurang macam tu lah. Tapi tak tahulah betul ke duta. Kan? Faham, nak tengok lah ni. Nak tengok. Okey, mana ni? Fayat. Abang, tolong siapa yang nampak. Alah, sabarlah kejap. Aku pergi hantar barang kejap tadi. Alah, sabarlah. Sempat. Ini fly balik hari tu. Ini ke dia punya model dalam Inilah gambar? Inilah dia modelnya. Tak tengok ke website tu. Punyalah bukan handsome. Setakat gambar, video semua. Video memang semua, dia. Masya-Allah. Okey, baik. Kita bersama Fayat dah kembali bersama kita. Lengkap berpakaian tema order food Yes. Untuk mereka yang hijau menghantar gitu. makanan. Okey, mungkin Fayat, kita nak tahu jugalah berkenaan dengan proses penghantaran di sana bagi nak mengenal pasti mereka-mereka yang saya akan tak percaya kita tak mampu untuk memberikan kepada semua sekali. So bagaimanakah pihak Syria Care nak mengenal pasti individu-individu ataupun keluarga-keluarga yang kita nak berikan sumbangan ini? Okey, baik. First of all, saya nak ucapkan terima kasih kepada sponsor kita. Azhar, tahu tak, malam ni kita dapat tempat, dapat makanan. Perasan tak, rakan-rakan kita di Syria sana tak ada shelter, tak ada makanan. So kita bersyukur tak? Syukur, Alhamdulillah. So jadinya ramai-ramailah kita menyumbang untuk saudara-saudara kita di Syria. Ya, betul. Berapa Mael kita punya target malam ni? Target kita sebenarnya 50,000. Tapi sekarang alhamdulillah dah capai berapa? Kita dah capai berapa tadi?
12,000. 12 alhamdulillah. Ni update. Sebab tadilah saya dengar 10 tapi sekarang dah naik 12 tu lah. Sebab tadi Mael dengar suara Mael dia orang tambah tadi. Alhamdulillah. Tambahlah lagi. Ya, nampak tak? Alhamdulillah. Jadi insya-Allah kalau nak sumbang tu senang je. Sebenarnya boleh pergi ke website ataupun terus transfer ke Maybank Syria Care, betul? Ataupun favoritekan je akaun Syria Care di apps anda semua. Lebih mudah. Ya, lebih mudah. Semua ujung jari je, bang. Semua ujung jari. Bila nak transfer, tekan je. Macam Mael selalu Mael transfer berapa Mael? Saya biasa transfer di pen lah. Tak boleh bagi tahu lah takut. Yalah, kita kena abang saja nak test Mael saja. Sempat tanya tu. Okey, baik Azhar. Kita balik kepada soalan tadi. Macam Bagaimana mana sebenarnya Syria Care menguruskan dana semua tu? Okey, baik. Orang ramai menyumbang kepada Syria Care. Syria Care akan buka satu tabung untuk makanan ni dan kita akan hantar ke Syria. So di sana kita akan ada rakyat NGO yang akan mencari yang mana mereka ada database lah keluarga-keluarga yang baru berpindah, yang dah lama berpindah, yang di camp mana. So di situ NGO kita dia ada para pelarian yang berada di bawah mereka. So di sana mereka akan mengagihkan sumbangan-sumbangan yang anda berikan kepada para pelarian kita di sana. Itu seperti yang tertera di skrin penyampai ataupun pengantar order food. Sekarang ni sedang menghantar bantuan makanan di kemah-kemah saudara-saudara kita di sana. Baik, saya difahamkan juga Mael, beg yang digalas oleh sahabat kita tadi ataupun saudara kita tadi ditaja ditaja oleh Red Wheels Trading, yang mana kita kata syarikat pembekal bag rider yang pertama di Malaysia. Oh, Masya Allah. Ini dia. Beg ni tak boleh bawa pergi sekolah, bang. Tak boleh. Besar sangat. Semua benda muat. Kecuali abang rider tu hantar makanan ke sekolah. Okey. Itu dia. Nampak cantik beg dia, kualiti pun bagus. InsyaAllah. Dan hashtag now everyone can help. Yes. Itu nampak kita sama tapi bukan dia. Itu dia. InsyaAllah. Alright. So Mael, nak tanya, kalaulah diberi peluang Mael untuk ke sana menghantarkan bantuan order food yang ditempah oleh saudara-saudara kita di sini, adakah Mael orang kata apa akan bersetuju untuk ke sana? Dah ready dah, bang. Nampak? Saya sebenarnya teringin sangat nak pergi sana. Teringin nak pergi sana, nak tengok suasana di sana, nak rasalah macam mana dapat jumpa dengan mereka semua. Sebab saya rasa macam tadi sendiri saya cakap, untuk jadi positive IVV itu susah. So kadang-kadang kita ni lupa nak bersyukur tau. Biasalah kita manusia kan. Jadi kalau saya dapat pergi sana insya-Allah pada tahun-tahun yang akan datang, saya kalau dapat experience tu saya nak sangat-sangat. Amin. Itu dia yang mana nak berbakti balik kepada saudara-saudara kita di sana. Insya-Allah. Baik, Mael ada request. Nak mana dia nak ada orang order dah. Tapi dia order makanan lagi tau. Dia order lagu. Dia nak dengar sikit suara Mael katanya. Mungkin Mael boleh belanja sikit. Belanja sikit lah. Jika ada cara, kau akan ku jaga, selamanya mampu ku bersabar, selamanya tetap bersama. Tengok selagi ada mampu pun hafal tau. Ustaz kat sana macam ini dah. Siap miming lah tu. Ustazah hafal ke Ustazah? Kalau Ustazah hafal saya nak dengar Ustazah. Kejap lagi. Antara kalau lagu Ismail Lezani, saya kalau dengar yang relate dengan kemanusiaan. Tadi saya rasa lirik sangat-sangat bermakna. Yang mana kita nak bersama, kita akan bantu selama mana yang kita mampu. Kan, itu dia. So nak menjadi orang bermanfaat macam tadi kita sebut tadi, tak semestinya dengan duit ringgit, dengan masa semata-mata, dengan menghiburkan juga adalah sebahagian daripada menjadi orang yang bermanfaat juga. InsyaAllah. Baik, terima kasih banyak kepada Ismail Lezani dan juga Fayad. Kejap lagi kita bersama lagi. Ada lagi kan? Ada lagi. Janganlah tinggalkan kami. Abang ni pun. Okey. Alright. Macam mana? Ada orang order ke? Okey. So bukan order. Tapi kita nak tanya, bilakah akan dihantar barang-barang ni ke Syria? Syria. Okey, baik. Bila sudah ada permintaan dan dana yang diperlukan sudah mencukupi, kita akan hantar secara lamsam. Yang mana contohnya lah, ada permintaan dari rakyat NGO kita di sana yang mengatakan mereka memerlukan RM10,000. Jadi kita akan hantar RM10,000 itulah, yang mana mereka akan beli barangan ni
Yap, barang yang ada dekat lipat ni yang akan Fayaz cakap dihantar. tadi, yang kita mana? ada dapat tabung, kita akan betul. kumpul, lepas tu bila dah masa dia baru kita terus. Ya, betul. Kita lamsam sekali. Okey, kita nak tengok sebab tadi kita kata Fayad adalah individu yang ada sebagai model dalam poster dan juga video. Saya pun nak tengok bang. Nak tengok kan? Nak tengok bang. Video tak adakah ada lah, sehandsome yang kita berada di depan ni Saya ataupun nak sebaliknya kita nak saksikan VT ni. Okey. Fayad kena pakai, dia kata Fayad kena pakai beg dulu baru video keluar. Oh, Fayaz kena buat. Tak, saya kena pergi hantar. Sebab oh. saya dah dapat order ni. Oh, dah dapat order. Sebabnya Mak okey. pakai beg saya ni, saya mana boleh hantar. Patutlah tak Itulah pergi, tu. tak lepas. Maafkan saya, maafkan saya. Mak ni saja. Mak lah. Tak nampak beg ni punya besar nampak. Okey Azhar, saya pergi dulu. Okey, baik, insya-Allah. Okey, baik. Dish. SOP. Ya. Dish. Dush. Okey. Dush. Mana gambar ni? Tu dia. Oh, tunggu keluar Nampak? Nampak dapat order tu. Dia sesat bang masa ni. Oi, awak ada kat sini? Tak adalah, situation nampak macam tu lah. Okey. Okey. Masya-Allah. Order food. Baik, itu dia proses penghantaran sebagai kalau kita tengok video tadilah Fayad menghantar bantuan ataupun makanan yang ditempah oleh anda kepada saudara-saudara kita di Syria. Mungkin Mae kata-kata akhir Mae untuk penonton-penonton kita dan juga peminat-peminat Mae sendiri. Okay, saya rasa dengan adanya peluang ni, saya just nak cakap marilah sama-sama kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Dan kalau kita ada masa untuk membantu saudara-saudara kita di Syria, boleh kita tekan link sekarang and boleh donation sekarang. And also jangan lupa untuk ada order food ni lah. Sebab sangat mudah, korang boleh beli bahan untuk rumah korang. Sebab saya pun, saya duduk sendiri bang. Jadi lepas ni memang saya order bahan-bahan kat situ sebab saya masak. Serius ah? Saya saja nak highlight sikit lah. Saya masak. Jadi saya rasa sekarang saya dah boleh start beli bahan-bahan daripada order food saja. Okey, kita tunggu dan lihat adakah sekadar kata-kata di mulut ataupun Kata-katamu akan direalisasikan dengan perbuatan. Okey, baik. Nanti mungkin kalau ada peluang kita akan buat video untuk terjah Mak dekat rumah dia masak makanan yang dia beli Ya, betul. melalui order Yang food. penting saya nak Fayad ada. Saya nak dia yang itu yang datang. paling penting Yes. Itu yang paling penting insya-Allah. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih, bang. Ismail Izani kerana sudi bersama-sama dengan kita dan kepada anda teruskan share, teruskan menyumbang mengikut kemampuan yang anda ada. Jangan pergi mana-mana dulu kepada Izani sebab Ismail Izani ada lagi akan bersama nanti untuk mempersembahkan persembahan yang istimewa kejap lagi. Alright, dan kita nak teruskan dengan set kita yang seterusnya sebelum Kai Bahar dan juga Dennis tidur sebab dia orang Kita orang tunggu dia tadi dah lipat. sebab dia orang duduk dekat selimut yang sangat-sangat selesa ni. So saya takut, saya risau. Kata Iman kita orang kuat. Dah lah bawa aircon. Ada ekor dia duduk macam ni. Baik, insyaAllah. Tadi Mael dah sebut pasal syukur. Saya nak petik apa yang Allah sebut dalam Quran la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang mana kalau kita syukur, Allah bagi jaminan Allah akan tambah la azidannakum. Tapi Allah bagi amaran wa la in kafartum, barang siapa yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azab aku ni amat-amat pedih. Baik, kita bersama dengan si bunga raya untuk saudara-saudara kita Syria. Tadi kita dah cakap kita nak try tengok kan lipat. Okey, macam mana Kak Di? Dia dah prepare ke belum? Tak tahulah. Dah ready apa? Okey. Kepada KBE dan juga Denisian Mari melihat kita orang kita melipat. tengok dia orang lipat jadi ke Mari tak kita jadi. saksikan. Jom kita saksikan. Syarat dia kena nampak bunga raya tu tahu depan ni. Yap, syarat dia bunga raya kena ada dekat depan tu Kita tengok bagaimana timbul antara Kai Bahar dan juga Dennis Sufian. Adakah mereka berjaya untuk lipat dan juga pastikan bunga raya itu berada di depan sebagai simbolik rakyat Malaysia bersama dengan Syria yang mana simbolik bunga kebangsaan kita insya-Allah. Kita tengok sekarang ni nampaknya sedang Okey, lipat belakang. bertungkus lumus. Sini. Macam senang je. Kan dia macam rehearsal lah tadi. Tak. Kita tengok boleh masuk dalam beg ke tak boleh masuk dalam beg. Itu yang penting. Mana. Kan kalau setakat lipat tapi tak berjaya untuk masuk dalam beg. Balik belakang. Bunga ni kat bawah. Sebab ni Wow. aku cover tak nampak. okey. Okey. Ni terbalik. Okey. Okey. Okey.
Oh, Kai dah tepuk dulu Walaupun sengit sikit. Walaupun bunganya ada ruang lagi sikit dekat bawah, tapi kita bagi tepuk tangan gemuruh untuk Kai Bahar dan juga Dennis Sufian. Tak ada rehearsal. Tak ada rehearsal. Tanpa rehearsal lulus ke Kadi? Lulus boleh lah. Adakah sebab dia orang ada depan mata Kadi cakap lulus? Tak. Tadi dia orang dah kenyit mata. Oh, So diorang dah cakap kenyit. lulus. Lepas tu sebab dia orang Boleh lah. nak nyanyi ikut kan. Okey. Boleh ni. Okey, baik. Mungkin Kai Bahar untuk rakan-rakan kita dekat yang sedang menonton pada ketika ini, kata-kata Kai Bahar lah untuk mereka bagaimana sebenarnya nak menjadi orang yang bermanfaat. Kadang-kadang orang kata yelah artis you boleh lah, you banyak duit nak membantu, which is orang lain macam kita pun kadang-kadang cukup makan. So komen Kai Bahar sendiri. Okey, sekali lagi sebelum tu masih lagi masa untuk anda semua menyumbang melalui siracare.org.my dan sebelum tu terima kasih banyak kerana sentiasa bersama kita setakat ini dan apa saya boleh katakan kita sebenarnya adalah orang kata sangat-sangat rasa macam bersyukur gila lah apa yang kita ada sekarang ni. Bersyukur dan gila. sangat-sangat bersyukur lah apa yang kita ada sekarang ni. Ya apa tahu Zahul boleh pegang selimut sekarang. Dan apa saya boleh katakan tak kisahlah walaupun kita bukan seorang selebriti ke, kita bukan orang yang kaya semua kan. Saya rasa nak membantu ni dia tak mengukur pangkat kita setinggi mana dan sesiapa saja boleh membantu. Dan saya rasa even kita menyebarkan perkara yang baik pun sedekah itu pun senyum itu pun adalah salah satu sedekah dan saya rasa penyebaran itu adalah sangat-sangat penting dan sangat-sangat bermanfaat kepada orang semua apabila kita menyebarkan kebaikan kepada semua orang. Ya, mungkin tinggal nak ataupun tak nak kan sebenarnya itu dia. Dennis ni, Okay, seperti yang korang tahu, Siraki pun dah bagi kemudahan untuk supaya kita senang buat donation. So saya rasa bila kita bantu orang ni, kita bukan saja bantu orang, kita bantu diri kita sendiri juga. Sebab ini adalah saham akhirat. Dan selain daripada itu, Kai Bahar dah cakap semua. So yeah. Copy paste. Copy paste. So what you give, you get back more than what you give. So apa yang kita berikan sebenarnya kita akan dapat lebih daripada apa yang kita berikan. Mungkin Kak Di juga untuk kata-kata kepada penonton-penonton kita di luar sana. Okey, saya sangat teruja apabila mendapat tahu yang dana semakin meningkat dan insya-Allah terima kasih kepada anda semua, teruskan. Okey, jangan berhenti. Biarpun kita dapat lebih daripada 50,000, ia adalah lebih baik maknanya. Tetapi kita kena terus istiqamah kalau boleh, sebab apabila kita membantu orang lain sebenarnya ia memberi ketenangan kepada kita. Ya. Betul tak? Betul. Kita akan rasa bahagia dalam diri kita, kan? Betul kan? Jadi teruskan, jangan berhenti. Benda-benda baik ni kita kena sebar luaskan, kita kena kongsi bersama-sama dengan keluarga kita, kita kena kongsi bersama kawan-kawan kita. Kita ada banyak platform. Korang dah share tak dekat IG, dekat Facebook? Alhamdulillah. Every week. Masya-Allah. Ya, betul. Kan? Betul. Kan tiap-tiap Jumaat. Jumaat. Sekarang ni kita dah kata berada di zaman orang kata teknologi sekarang. TikTok pun ada semua kan. Jadi benda tu senang untuk kita nak sebarkan. Benda tu perkara yang sangat-sangat mudah sekarang. Tak perlu kita nak mendaki gunung, pecah bendera nak bagi orang tengok kan. Sekarang ni hujung jari je kita post. Bila orang share, share semua orang kan. Bila dah nampak tu pun orang kata sangat-sangat bersyukur. Ya, itu dia. Dan the point dia sama macam tadi juga, tinggal nak ataupun tak nak. Nak tak nak je insya-Allah. Okey. Tanya hati kita. Ya, tanya. Okey, tepuk dada, tanya selera. Tanya iman kita. Tanya iman. Okey, baik. Macam Ismail juga ada yang request nak dengar lah suara Kai dengan Dennis secara live. Walaupun kejap lagi dia akan buat persembahan istimewa, tapi kita nak dengar dulu sikit tanpa muzik. Okey, kita akan nyanyikan lagu duet kita orang. Tiba-tiba. Adakah ini akan ada bakal duet single? Lagu baru. InsyaAllah. Naim, Hakim dengan Hil dah buat dah. Lepas ni saya, Ismail dengan Dennis. Tiga orang. Amin. Kita berdoakan. Okey, silakan Kai. Lagu apa pun lagu ni. Lagu kau lah. Okey, saya nyanyi lagu saya. Okey. Aku tersungkur menunduk meraung dan tiada siapa bisa merasakan sakitnya hati ini. Sakit hati kat siapa, Kai? Sakit hati kat siapa? Kita sakit hati dekat orang yang Tak bagi derma. Yang tak nak share, orang yang malam. Okey, baik Dennis, silakan Dennis.
Selamanya ku simpan paruh itu, ku simpan rasa rindu, kau bawa padaku, kau mengenyang. Itu dia. Tadi seorang dia rasa sakit hati yang di pula simpan parut. Ada parut itu akan disimpan selamanya. Okey, baik, insyaAllah. Terima kasih banyak Danish, Kak Bahar dan juga Puan Nuriana Marzia ataupun Kak Di bersama dengan kita. Kita bercerita pasal selimut tadi. So anda boleh teruskan sumbangan anda untuk pastikan saudara-saudara kita di Syria terus terukir senyuman di bibir mereka. Baik, kita nak terus ke set kita yang seterusnya bersama dengan Naim Daniel dan juga Ustazah Siti Sakinah Mio Omabaki. Itu dia. Nampak tu? Nampak? Kalau dah sampai saya pegang kamera ni, maksudnya korang kena undi banyak lagi. Undi lah. Undi kena salurkan undian korang banyak-banyak. Disebabkan apa? Sekarang ni kita dah update berapa banyak dah kita punya jumlah. Okey, jumlah kutipan kita setakat sekarang ini 15,000. La ilaha illallah. Masya-Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sama-sama kita tambah lagi kita punya derma untuk mereka di sana. Dan kita nak teruskan segmen kita yang ketiga bersama dengan Kampung Malaysia di sini. Yes, so not kita Kampung People but Kampung Malaysia, ya. Absolutely correction. So kita serahkan balik kepada jurukamera bertugas. Itu dia. Okay. Main pula. Naim Bukan, dah habis. Main kat sana. Main kat sana. Itulah saya silap tadi. Saya terngiang-ngiang Mail punya lagu tadi. Okey, Naim Daniel. Ya, saya. Sampai terpaksa Naim sendiri yang pegang kamera nak ajak anda semua untuk pastikan anda terus menyumbang. Naim. Sekarang kita nak buat challenge. Macam tadi Kai dengan Danish dah buat challenge untuk lipat selimut. Yep. Hari ni kita nak buat rumah kat sini satu. Serius ah? Tak ada lah. Kita teruskan je dengan segmen sekarang. Okay, jom. Okey, baik Ustazah. Tadi kita dah cerita, dah bersembang berkenaan dengan pentingnya pendidikan, yang mana perlunya pendidikan untuk nak memberi peluang kehidupan yang lebih cerah di masa hadapan kepada saudara-saudara kita di Syria. Mungkin saya tadi terdengar juga tentang Inam, seorang budak di Syria. Mungkin kita nak tahu dengan lebih detail. Saya dengar ada orang sembang. Mungkin Ustazah boleh ceritakan sedikit. Baik, Inam merupakan salah seorang pelajar kita di sekolah Ulfah yang terletak di Aqrabat. Nak menyebut tu sebab bukan tempat kita kan. Jadi kena fikir sikit. Kalau kita sebut Kubang Kerian boleh lagi. Okey lagi kan. Jadi saya rasa nak kongsikan video luahan hati Inam Sabah, kalau tak silap saya nama ayahnya. Baik, kita saksikan. Comelnya ya Allah. قد أسقط علينا الطيران صاروخ على منزلي وهدمه جميعه، واستشهدت أمي وأصيب والدي وأيضا أصبت أنا وأبي أخذونا إلى المشفى الميداني لنخضع العلاج لنبقى على قيد الحياة. خضع أبي العلاج مدة شهر كامل لأن كانت ضربته قوية وقاسية جدا. قرر عمي أن يأخذنا إلى الشمال السوري. ذهبنا إلى المخيمات وجلسنا في إحدى المخيم وهو مخيم الفرقان. جلسنا في خيمة صغيرة نقضي بها كل حاجاتنا. سمع عمي بعد مرور الوقت بأن هناك يوجد مدرسة للطلاب لكي يتعلموا، وفعلا ذهبت إليه وطلبت منه أن يسجلني فيها لأنني كنت الرغبة تغمرني أن أعود إلى علمي، أن أعود إلى مدرستي، وأن أعود يكون لدي أصدقاء جدد. ذهب إلى المدير وقرر أن يسجلني، وفعلا تم قبولي. كنت سعيدة جدا لأنني سوف أرجع إلى المدرسة وسوف يكون لدي أصدقاء. عندما ذهبت إلى المدرسة أصبح لدي صديقات. كنت أشعر بسعادة غامرة لا مثيل لها. في يوم سألتني المعلمة: ماذا تحبي أن تكوني في المستقبل؟ تذكرت بهذه المعاناة القاسية. عندها قلت للمعلمة: أتمنى أن أصبح محامية. قلت لها: لكي أدافع عن حقوق الناس الذين انظلموا وماتوا ضحية بسبب القصف، بسبب الحروب في سوريا. Baik, itu dia sedikit bingkisan daripada adik Inam kita. Sebelum saya nak tanya Ustazah berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh adik Inam tadi. Tadi saya perasan Naim Daniel sampai pergi ke depan monitor sana nak make sure betul-betul yang dilihat. So apa perasaan Naim sendiri bila tengok video tadi? Untuk adik Inam itu sendiri kita katakan melihat ataupun mendapat pengalaman sendiri di mana melihat keluarganya terkandas dalam perang, maknya meninggal dan ayahnya cedera parah di usia sebegitu muda. Tak salah ni Ustazah itu around 12 tahun umur dia. Anak kalau kat Malaysia ni masih lagi UPSR. Untuk mendapat pengalaman sebegitu rupa memang satu benda yang Naik rasa bersyukur balik lah kita berada di sini dalam keadaan yang sehat sejahtera kan.
So ya, apa-apa pun yang doakan, kita doakan sama supaya adik Inam di sana terus di bawah lindungan Allah SWT dengan anak-anak Syria yang lain dan juga orang-orang yang di sana, insyaAllah. Ya, di usia yang sebegitu kecil sebenarnya dah teruji dengan, kita kata, ujian yang sangat menyakitkan dan juga ujian yang sangat memeritkan. Mungkin Ustazah boleh kongsikan dengan apa yang disampaikan oleh adik Inam tadi. Okey, saya sebab sikit bila mengingatkan kisah Inam. Saya faham apa yang cuba dia sampaikan, ya. Ketika mana bagaimana perasaan kita apabila melihat ibu kita sendiri meninggal di bawah runtuhan rumah kita sendiri. Rumah yang sepatutnya menjadi tempat perlindungan untuk kita, tetapi menjadi tempat kematian. Dan itu antara kisah-kisahnya, ya. Dan dia terpaksa melarikan diri ke kawasan utara Syria. Ya, pakcik dia bawa. Pakcik dia bawa pergi ke sana, dan tinggal di dalam kemah. Dia cakap kemah yang kecil itulah tempat dia buat semualah kehidupan dia, makan, minum, tidur dan sebagainya dalam kemah kecil begitu. Dan sebelum ini juga di sekolah yang sama, yang sahabat kepada Inam, saya terlupa namanya, tetapi saya teringat bagaimana dia menceritakan dia melihat sendiri bapanya telah dikelar lehernya dan mati di hadapannya, dan ibunya sendiri meninggal ketika mana bom jatuh di atas rumah dia. Ketika itu dia telah dapat melarikan diri dan dia tidak dibenarkan balik untuk melihat mayat ibunya. Barangkali mereka nak jaga dia, barangkali dah hancur dan sebagainya, mayat ibunya kan. Jadi trauma yang mereka lalui sebenarnya terlalu dahsyat nak dibandingkan dengan apa sahaja yang kita lalui, ya. Dan mereka terpaksa matang sebelum usia mereka sendiri. Ya benar. Mereka kadang-kadang bila saya tengok dia menceritakan tentang ibu dia mati dan sebagainya, macam dia ni tak ada perasaan ke? Seolah-olahnya, tetapi kita tak tahu apa yang berada dalam hati mereka. Namun mereka tetap terus terpaksa kuatkan hati mereka untuk meneruskan hidup juga. Jadi apalah salahnya kita yang hidup dalam, walaupun kita rasa sedikit kesukaran yang kita lalui sekarang dengan COVID dan sebagainya, tetapi nikmat keselamatan, keamanan yang kita lalui ini, kita sumbangkan sedikit daripada apa yang kita ada. Jangan sekadar, pada saya lah, jangan sekadar tunggu apa yang lebih. Pengorbanan itu adalah kita mengeluarkan apa yang kita perlukan, tetapi kita beri kepada orang yang kurang daripada kita. Betul. Itu lebih tinggi, saya fikir, kelebihannya daripada kita sekadar mengambil apa yang lebih-lebih je. Tunggu lebih baru nak masuk. Apa kata kalau satu hari itu kita biasa makan, belanja, tak tahulah RM20-30, hari itu kita kurangkan half by half, separuh masuk tabung. Ya, dan malam ini kita nak gerakkan sumbangan RM50,000. Jangan tunggu lama-lama, ya. Jangan jadikan peluang ni terlepas begitu sahaja kerana mereka di sana sedang menanti bantuan daripada kita. Bila Ustazah cerita macam tu dan juga Naim cerita, saya teringat video klip Naim sendiri yang kisah pasal seorang abang kehilangan adik, kemudian dia terpaksa, yelah, istilah dia mental disorder because of dia kehilangan. So itu sebenarnya kalau kita relate dengan kehidupan kita dekat Malaysia pun ramai juga yang sebegitu, kan, sehingga kan mengalami gangguan mental bila kehilangan orang sendiri. Tapi macam mana Naim sebut tadi, dekat sana diorang usia sekecil itu diberi ujian yang mana terpaksa matang sebelum usia. Kan, which is tak tergambar. Dia kata-kata mungkin kat sini kita boleh rasa kesian, tapi apa yang terbuku kesengsaraan itu kita tak dapat betul-betul rasakan, Ustazah. So mungkin ada pengalaman-pengalaman lain juga, Ustazah, untuk anak-anak ataupun adik-adik kita di sana yang mungkin kalau boleh dikongsikan juga untuk kita ambil semangat dan juga inspirasi tu. Nak cerita kisah ni memang terlalu banyak yang saya nak memikirkan yang mana satu yang paling sesuai, tetapi rata-rata kanak-kanak yang saya jumpa di sana, mereka mempunyai semangat yang cukup tinggi untuk meneruskan hidup. Saya sering kali sebut dua perkara yang saya ambil daripada mereka adalah hope and faith. Ya, kerana faith yang mereka ada kepada Allah, yakin apa saja ujian itu adalah dari Allah, mereka lebih kuat untuk berhadapan dengan hari berikutnya. Dan satu lagi adalah hope. Apabila kita yakin hari esok itu lebih baik dari hari ini, itu memberi kita harapan dan memberi kita kekuatan dan motivasi kita untuk bergerak untuk hari esok. Tanpa kedua-dua itu, sangat sukar untuk sesiapa pun. Kita tak kata mereka di sana, kita di sini pun sukar. So macam kita kata tadi, Kampung Malaysia, kita buat Kampung Malaysia, kita buat rumah, kita memberi harapan kepada mereka.
untuk satu kehidupan yang lebih baik, walaupun tidak seperti asal, tetapi satu kehidupan yang lebih baik. Kalau kita boleh sikit tak kita tengok macam mana dalam keadaan kampung Malaysia? Ya, boleh. Apa ni, maksud saya rumah. Kita nak tengok sikit rumah yang kita sediakan, boleh roll VT. Bagaimana keadaan di dalam rumah tersebut? Yap. Okey, ini. Ini adik. Okey. Ini adalah petugas kita yang berada di sana, petugas Syria Care. Saudara Syadi Al-Uwainah. Yap. So kita tengok dalam. Yang pintu Ini antara rumah yang dah disiapkan dah siap. Ya. Keluasan dia tu cukuplah sesuai, ya, sesuai untuk kehidupan mereka. Okey, dan 2 bilik dan 1 tandas dan 1 dapur, dan kita ada ruang, ya. Kalau boleh kamera tunjuk sikit dekat, ada kamera tak? Kamera tunjuk rumah ni, tunjuk rumah ni. Rumah contoh yang Rumah ada di contoh depan kita kita. ada. Okey, kita boleh lihat dia di depan sana. Mungkin dari atas. Di depan sana kita ada ruang tanah sikit. Kita boleh tengok top angle. Top angle boleh untuk kita lihat rumahnya, ni model house kita. Kita juga sediakan kawasan untuk mereka bercucuk tanam. Ya, walaupun kadang-kadang saya tengok ni duduk dalam kemah tapi boleh bercucuk tanam. Kita duduk rumah batu ni pun malas kan. Dan inilah yang kita sediakan. This is the hope. This is the hope. Inilah simbol hope. Yes, yang kita beri kepada mereka, dan ia memberi satu kekuatan sebenarnya. You know, when you have something to look forward, keluar dah satu London tu datang kan. When you have something to look forward, macam bila bangun pagi tu kasih semangat sikit. Motivated. Yes, kalau tidak kita macam hari ni ada apa ya? But so imagine that dia dalam keadaan mereka kehilangan semua benda, rumah, harta benda, ahli keluarga, dan trauma yang terpaksa mereka lalui. Tiba-tiba ada manusia yang beribu kilometer jauh daripada mereka mengadakan live with you malam ini untuk mengumpul dana untuk mereka membina kehidupan. Betul. Dan memberi harapan baru untuk mereka. Jadi Naim, apa kita punya hashtag kita? Bersama Syria Care, kita bantu. Wah, itu dia. InsyaAllah. Baik. Sambil tu sebab tadi saya terpetik video klip Naim Dina, sebab saya ada tengok baru-baru ni. So saya rasa macam satu idea yang sebenarnya mungkin agak gila bila Naim ketengahkan benda tu, which is yang sebenarnya sedang berlaku dalam kalangan masyarakat kita. So mungkin Naim boleh ceritakan sikit pasal video klip tu, kenapa Naim buat konsep yang sebegitu. Naim cuba ingin selaku anak muda dan juga pendatang baru dari industri muzik ni, kita nak cuba push the boundaries, and also daripada masa sama kita tak nak meninggalkan nilai-nilai murni ataupun moral dalam music video tu. Sebab Naim percaya ini adalah tanggungjawab Naim, bukan saja sebagai seorang penyanyi, tapi untuk menyampaikan cerita dan message kepada masyarakat. Ini tanggungjawab kita dan kita perlu tunjukkan dengan setulus caranya lah. Dan daripada situ juga Naim memaparkan di mana kita percaya di dalam kalangan keluarga kita ke, rakan-rakan kita ke, ada yang menghadapi kita katakan identity disorder ni sebagainya. Jadi kita tak seharusnya mengenepikan isu ini, di mana benda ni boleh berlaku pada siapa sahaja. Dan Naim juga ingin memberitahu kepada mereka semua di luar sana yang di mana merasakan kadang-kadang kita merasa begitu putus harapan, kita merasakan mungkin adakah lagi hari esok untuk kita. Kita kena percaya dengan janji Allah, di mana rezeki dan segala apa yang diaturkan itu adalah tempat untuk kita. Sebab tak pernah lagi sebarang perancangan Allah itu luar daripada kemampuan untuk kita menanggungnya. Bila kenapa saya sebut video klip, sebab saya sangat terinspirasi bila mana di akhir video itu seorang abang yang kehilangan identitinya sebagai seorang lelaki berpakaian wanita kerana terlalu rindukan adiknya, tetapi di akhir menunjukkan ibu dan ayah serta doktor yang merawat tidak meninggalkan abang tadi sehingga dia kembali seperti sedia kala. Kenapa saya hint, sebab tadi Ustazah selalu sebut pasal hope. That's apa yang berlaku untuk saudara-saudara kita di Syria. Inam yang kehilangan keluarga, yang kehilangan adik, kehilangan abang. So sebenarnya dia masih ada keluarga di sini yang masih mengingatkan dia, dan juga jangan buat aku teriak. No. Bila cerita tu dia bermain, sebab saya baru tengok video Naim. So macam saya tak nak streskan bab dia punya identiti. Saya nak streskan di belakang sekali tu ada orang bersama dengan dia. That's the point. Yang mana kerja gila orang yang kita tak kenal, kita buat rumah untuk diorang kan. So kita bantu orang yang kita tak kenal. Tapi satu yang istimewa yang selalu saya rasa tersentuh adalah mereka sentiasa mendoakan kita. Ya Allah, kita tak tahu kehidupan yang kita lalui, kesenangan, kita rasa
terlepas daripada apa saja masalah yang kita lalui tu, barangkali Atas doa-doa kecil mereka. benar. Kita tak tahu kan. Jadi macam mana susah pun kita we get through. Yeah. We get through kan. So it may be because dah keluar dah satu London dia. Kerana doa-doa daripada mereka di sana. Ya, Saya Naim selalu ingat dikatakan beri itu manusia, memberi itu kemanusiaan. Deep. Satu quote yang sangat menarik Beri itu manusia, memberi itu kemanusiaan. Masya Allah, itu dia. So kita mengharapkan sedikit sebanyak ini apa yang kita sembang ataupun kita borakkan pada malam ini menjentik hati kita untuk terus menjadi manusia yang bermanfaat. Walaupun kita tak ada duit, kita tak ada harta, tetapi kita boleh bantu dengan kemampuan yang kita ada. Walaupun sekecil, share dengan kepada rakan-rakan anda video kita pada malam ini. Mungkin last Ustazah, dijangkakan akan siap sepenuhnya untuk kampung Malaysia ni? Tunggu dalam masa yang terdekat. Wah. So maksudnya adakah bila-bila masa sahaja? Tunggu dalam masa yang terdekat. Itu saja saya boleh beritahu. Yeah. InsyaAllah kita ada satu berita gembira InsyaAllah. berkenaan tentang kampung Malaysia ini. Yeah. Follow page Syria Syria Care Care Malaysia Malaysia dan juga IG Syria Care untuk mengetahui perkembangan seterusnya. Ya, dan jangan lupa sebenarnya untuk tonton secara di atas talian di YouTube lagu With You yang mana dedikasi khas untuk saudara-saudara kita di Syria dan kena dengan nama program kita Live with You, insya-Allah. Baik, kata-kata akhir Ustazah kepada penonton-penonton kita, Ustazah dan juga Naim Daniel, silakan. Silakan Ustazah. Kita nak cakap yang tadi je. Kita cakap tadi kan? Kita ulang lagi supaya mereka ingat. 1, 2, 3. Bersama Syria Care, kita bantu. Masya-Allah. Baik, jazakumullah khairan jazaa diucapkan kepada Ustazah Siti Sakinah binti Muhammad Baki dan juga Naim Daniel. Ya, saya. Dan moga kita doakan kepada Syria Care dan juga semua artis yang ada ni terus menjadi manfaat kepada manusia yang lain. Amin, walaupun hanya dengan menghiburkan manusia dengan lagu-lagu yang ada, insya-Allah. Baik, kita nak tahu kutipan setakat ini yang berjaya dikutip oleh kita, yang mana hasil sumbangan anda. Nampak tak jumpa ayat? Saya bagi Ustazah dekat sebelah, insya-Allah. Okey, berapakah? 22,100. Alhamdulillah. Kita bagi tepukan yang gemuruh. Kita bersyukur dengan angka tu. Terima kasih, Tapi kita perlu gerakkan sehingga kita mencapai 50,000 malam ini. Ya, insya-Allah. Sama-sama kita usahakan. Amin. Itu dia, alhamdulillah. Siapa sangka sebenarnya kita perlukan lagi lebih kurang 27,900 untuk bagus matematik. of course, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap Sebab saya matematik. kadang-kadang kalau matematik saya nampak bijak sikit. Cuma jangan English sebab kadang-kadang bijak tadi dia jadi botak kepala. Okey, baik, insya-Allah. Okey, kita teruskan, jangan ke mana-mana. Kita akan berhenti rehat seketika. Kejap lagi kita akan bersama dengan artis-artis istimewa kita. Teruskan share dan juga salurkan sumbangan anda untuk kita realisasikan angka RM50,000. Jumpa lagi kejap nanti. Kampung sejuk kami dalam saya sendiri pakai baju dalam ada 4 lapis, kot tebal yang sepatutnya boleh menahan sehingga paras bawah 20 darjah Celsius, stokin 3 lapis dan boot. Dan saya sendiri masih merasa kesejukan yang teramat di atas bukit ini, tetapi anak ini tanpa pakaian yang tebal, tanpa kasut, tanpa stokin, dan mereka tetap terpaksa meneruskan kehidupan kat sini. Nak kata sahabat saya, jangan pedulikan kami kerana ini pilihan kami untuk berada di sini, tetapi ambil pedulilah kepada mereka, anak-anak ini dan ramai lagi sebenarnya yang sepertinya yang sangat-sangat menunggu bantuan dari anda. Bersegeralah, jangan tangguh-tangguh lagi. kegusaran. نخاف كيف تمر علينا أيام الشتاء. Kedinginan. Tak ada stokin. Kesengsaraan. Mampukah mereka bertahan untuk melalui satu lagi musim sejuk yang panjang?
Bersama Syria Care, kita bantu. Pack of olive briquette, 57 ringgit. One thick blanket, 98 ringgit. One food bag for 3 weeks consumption, 150 ringgit. However, their smiles are priceless. Syria Care, empowering humanity. Adakah anda tahu apa yang berlaku di Syria? Adakah anda sedar? Syria tidak hanya berperang. Syria dilanda bencana kemanusiaan terburuk abad ini. Malah wanita dan kanak-kanak tak terkecuali menjadi mangsa terbunuh dan terkorban. Anda tahu tak? Manusia semakin hilang kemanusiaan. Kita harus lakukan sesuatu. Bersama Syria Care, kita menggalas misi penting ini. Syria Care telah mendalui kerja kemanusiaan Dan menyantuni mangsa krisis di Syria. Bersama Syria Care, kita bantu. Ayuh bersama kami, lakukan sesuatu demi kemanusiaan. Ini bukan kerja main-main. Welcome back with me Azhar Helmi, not with you, dalam program Live with You. Actually, I want to speak English tonight. Sebab Ustazah dah tak ada. Okay. Saja try. Okey, kembali bersiaran dalam Live with You di saluran YouTube Syria Care Malaysia. Kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada penaja lokasi kita, Bayang Coffee Cafe di TTDI, yang mana tempat kita bersiaran langsung pada ketika ini. Juga rakan-rakan kerjasama dan juga rakan-rakan penaja kita. Kita ada World Peace Entertainment, Grateful Music, Azadan Kitchen, Sapu, Studio 13, Sukina.my, Kai Bahar Empire, New Heaven Book Cafe, Viewmo TV, Sirap Hijau, Ninis Kitchen dan juga Squad Sukarelawan Syria Care. Dan pada ketika ini saya bersama dengan rakan-rakan artis yang bersama-sama dengan Syria Care Malaysia. Mungkin kita nak bagi kata-kata akhir sebelum anda semua mempersembahkan persembahan istimewa untuk penonton-penonton kita. Kita mulakan dengan, sebab tak ada ladies, so nak cakap ladies first tak boleh. So siapa yang nak mulakan dulu? Naim lah. Okey, Kai. Kita bagi Kai Bahar. Saya nak cakap terima kasih kepada anda semua yang menonton daripada mula hingga akhir, dan terima kasih untuk segala-galanya. Dan sekarang ni kutipan pun kita dah dapat. Berapa tadi, Zah? Sekarang ni kita berjaya kutip sebanyak RM23,000. RM23,000. Alhamdulillah. Dan masih lagi boleh kan? Ya, boleh lagi. Anda terus tekan link terus beri bantuan. Jadi terima kasih banyak, dan teruskan kita sebarkan kebaikan kepada semua orang. InsyaAllah, itu dia kan. Jangan lupa untuk dengarkan Nafas Cinta. Jangan lupa dengarkan Nafas Cinta. Nafas Cinta, itu dia. Alright, Dennis Sufian, silakan. Okay, terima kasih semua yang terima kasih. Terima kasih semua yang tengok daripada tadi sampai sekarang. Teruskan buat donation sebab masih boleh lagi kan, Ustaz? Yep, silakan. Boleh, boleh. Ya, sementara tu selepas ni kita orang perform lagi. So, main cakap ni. Pass button. Pada semua yang tengok Live with You ni. Yep. Yes.
Terima kasih. Jadi sekarang saja saya ingatkan, boleh donate lagi guys. Masih ada masa, masih ada ruang dan peluang. Jadi sementara kita ada ruang dan peluang ni, mari sama-sama kita lakukan kebaikan. Kita ada cara kita, Mael. Ada cara. Ada cara kita sebenarnya untuk kita naikkan angka daripada 23,000 untuk terus kita realisasikan impian kita untuk angka RM50,000. Dan sambil-sambil itu jangan lepaskan peluang untuk tonton. Ada cara. Betul, ada cara. Ada cara. InsyaAllah. Naim Daniel, silakan. Kita ada cara untuk donate. Jangan simpan apa yang anda boleh bagi. Sesungguhnya nafas cinta kita dapat kita sebarkan bersama anak-anak Syria. Dan ingatlah, supaya kita tahu di sini, apa yang kita ada di sini bukanlah selamanya milik kita. Yang paling penting, ingat, selepas matahari ada purnama. Ya, purnama menambah. Bukan boleh. Itu dah, alhamdulillah. Jangan lupa tonton purnama. Tadi lagu yang kita duk sembang-sembang, muzik video dia yang mana seorang abang tu yang menjadi konflik identity, which is Naim sendirilah yang berlakon dalam tu. So budget. Save budget, faham? Faham, memang dah agak pun. Kenapa dia nyanyi, dia juga yang berlakon. Memang tak ada budget lah tu. Okey, baik, insyaAllah. Terima kasih banyak kepada Naim Daniel, Ismail Izani, Danny Sufian dan juga Kai Bahar. Kita ada gitaris kita, gitaris tangan berapi kita, Abang Akmal. Yang mana dulu pernah main untuk band apa bang? Butterfinger. Serius lah? Ini bukan main-main bang Ini bukan kerja main-main bang Sebab kalau dalam skrip dia kata abang pernah main untuk OAG OAG bukan? Pernah main juga. Alhamdulillah. Indie band. Ini bukan kerja main-main. Ini bukan kerja main. Bukan sungguh-sungguh. Bukan bising-bising. InsyaAllah. Dan juga kita ada Izwan daripada Abang Face, bukan? Bukan. Sebelum kena bang. Okey, kita ada Izwan yang mana anak anda kepada Abang Azadan Rabbani, yang mana malam ni dia akan main ketuk-ketuk. Bukan ketuk ketampi tapi ketuk gendang, insya-Allah. Baik, kita nak nyanyi, kita pula you all nak nyanyi lagu apa malam ni? Sekali lah kita. Tak, sebenarnya nak dengar yang tu. Kan bila ajak je sini nampak bongkak kan. Kita nyanyi lagu bersama anda. Okey. Lagu apa tu? Bersama anda. Bersama anda. Terimalah. With you. Bersama awak. Ma'akum. Test. Aku tahu kau tersiksa, tapi dibiarkan saja. Menangis, kau meraung, tapi tiada merawat. Namun kau selalu dalam doaku. I will be with you, forever with you. Senyumanmu lambang tabah, sinar sebuah harapan. Dunia pasti mendengarmu, walau apa kau mahu. Fahamilah rasa ini, karena ramai yang berdoa. Kita kan terus bersama, walau apa berlaku, insya-Allah. Usah gusar, usah gentar, takkan jiwamu terbiar. Oh, dengan kasih sayang ini, Tuhan pasti akan menemani. Kau selalu dalam doaku. I will be with you, forever with you. Senyumanmu lambang tabah, sinar sebuah harapan. Dunia pasti mendengarmu, walau apa kau tempuh. Fahamilah rasa ini, karena ramai yang berdoa. Kita kan terus bersama, walau apa berlaku, insya-Allah. Satu naungan nafasmu akan ku perjuangkan.
tetap akan bersama. Senyumanmu lambang tabah sinar sebuah harapan. Dunia pasti mendengarku walau apa kau tempuh. Fahamilah rasa ini karena ramai yang berdoa. Kita akan terus bersama walau apa berlaku. Senyumanmu lambang tabah sinar sebuah harapan. Dunia pasti mendengarmu walau apa kau mahu. Fahamilah rasa ini kena ramai yang berdoa. Kita akan terus bersama walau apa berlaku, insyaAllah. Thank you. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam nasyid. Okey, baik, insyaAllah itu dia lagu With You secara live, dinyanyikan oleh artis kita Naim Daniel, Ismail Izani, Denny Sufian dan juga Kai Baha. Jangan lupa untuk check it out di YouTube. Lagu With You, naikkan views, kita share ramai-ramai. InsyaAllah dalam lagu itu ada sumbangan ataupun senyuman saudara-saudara kita di sini. InsyaAllah saya mewakili semua kru pada hari ini. Kalau ada kurangan, mohon ampun pada Allah dan mohon maaf pada anda semua. Sampai berjumpa lagi di lain masa, di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam. Bye-bye. SOP. Hampir sedekad sengsara dalam konflik. Inilah Syria. Bersama Syria Care, kita bantu.